Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita melafazkan kesyukuran setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnia daripada Allah dapat kita selesaikan menyambut Hari Raya Aidil Adha dan dapat kita laksanakan ibadah korban dengan baik. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, ibu dan ayah-ayah dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita sambung kembali kitab berkaitan dengan adab-adab yang dianugerahkan oleh Allah dalam Islam, dan kita telah sampai pada muka surat yang ke-30, itulah berkaitan dengan adab-adab bercakap. InsyaAllah kita akan tengok beberapa adab yang telah disebutkan oleh pengarang. Mudah-mudahan dapat kita beradab dengan apa yang telah disusun oleh ulama untuk kita teruskan kehidupan sebagai umat Islam yang penuh dengan adab dan akhlak yang mulia, insyaAllah. Baik. Qala musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Adab-adab bercakap. Seorang insan tidak mampu hidup tanpa bercampur dengan orang lain. Oleh itu, dia perlu bergaul dan bermasyarakat. Antara bentuk-bentuk pergaulan ialah perbicaraan dan percakapan. Dan ketahuilah, alat percakapan ialah lidah, yang mana lidah merupakan anggota penting dalam kesempurnaan anggota badanmu, maka kamu dihukum padanya, janganlah kamu menjadikannya bercakap tanpa batasan. Jadi, mukadimah daripada pengarang mengatakan bahawa setiap manusia yang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala takkan mampu hidup atas dunia melainkan bercampur dengan orang. Dan tu adat manusia, dia tak boleh hidup seorang-seorang. Jadi kena hidup bermasyarakat, kena duduk dengan orang ramai. Sebab tu tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita hidup dalam taman, dalam kampung, dalam satu tempat yang kehidupannya bermasyarakat, ada orang ramai, tak boleh duduk orang seorang. Batu waktu PKP baru ni tuan-tuan, 3-4 bulan, ada orang sampai telefon polis nak duduk dalam penjara. Cemui. Tak boleh pergi duduk dalam rumah. Dia nak kena keluar, jumpa dengan orang ramai, jumpa dengan kawan, jumpa dengan ayah, jumpa dengan mak, adik-beradik. Kerana memang hidup manusia ni kena hidup bermasyarakat. Kena macam tu. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok, kita baru habis raya haji. Dan dalam peristiwa haji, Nabi Allah Ibrahim AS, antara yang ujian berat yang Allah berikan kepada Ibrahim, Allah perintahkan Nabi Ibrahim AS bawa anak dan isterinya tercinta, ditinggalkan di satu lembah yang tidak ada kehidupan. Tuan-tuan, dalam Quran Allah sebut bahawa Ibrahim diperintahkan oleh Allah, kamu kena tinggalkan isteri dan anak kamu. Dan bini baru beranak. Isterinya Siti Hajar alaihissalam, anaknya Ismail alaihissalam masih bayi. Lalu Allah perintahkan Nabi Ibrahim, kamu kena bawa isteri dan anak kamu tinggalkan biwadin ghairi dhi zar'in. Allah sebut dalam Quran. Kamu kena tinggalkan di satu lembah yang tidak ada kehidupan, tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada pokok, tak ada haiwan, binatang pun tak duduk dalam tu. Sebab tak ada air. Nak hidup macam mana? Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dia bercanggah dengan adat manusia. Manusia kena hidup masyarakat, kena duduk tempat orang ramai. Tiba-tiba Allah perintah duduk tempat tu, tempat yang tak ada kehidupan. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seolah-olah macam bercanggah dengan kehidupan manusia. Kerana hidup manusia ni kena masyarakat. Kenapa suruh hidup dalam tu? Jadi tuan-tuan, ni ujian berat Nabi Ibrahim. Nak tengok ikut ke tak? Sebab tu hukum yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kamu tak boleh hukum dengan akal fikiran yang diberikan Allah. Tak boleh hukum. Tak lepas pergi. Karena kadang-kadang hukum Allah berbeza dengan jauh sekali dengan pandangan kita. Tak boleh pergi.
Tuan-tuan nak suruh tinggal di tempat yang tak ada kehidupan, macam mana nak fikir? Tapi Nabi Ibrahim AS seorang hamba Allah yang begitu taat, maka perintah Allah tersebut dilaksanakan, bawa isteri dan anak tinggal. Kerana dia tak guna akal. Sampailah kisah kita dengar Nabi Ibrahim kena sembelih anak ni. Sembelih. Tuan-tuan, adat manusia tak sembelih anak. Takkan nak bunuh anak kot. Lembu kita belah pun daripada kecil sampai tua nak sembelih kita lari, tak mau tengok. Sedih. Tambah anak sendiri. Anak yang baik, anak yang soleh, anak yang sangat penyabar. Ismail alaihi salam. Tiba-tiba Allah suruh sembelih. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim kata apa? Ada mengeluh tak? Tak ada. Kerana dia yakin setiap yang diperintahkan Allah pasti ada manfaat, takkan ada mudarat. Walaupun nampak pelik daripada pandangan manusia. Jadi walaupun pelik, tapi Allah suruh, yakinlah takkan ada mudarat. Takkan. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, peristiwa korban haji dan sebagainya mengajarkan manusia, kamu kena yakin setiap apa yang datang pada Allah mesti ada manfaat. Allah takkan suruh benda yang mudarat. Takkan. Sebab tu tuan-tuan tengok, setiap siapa yang ikut junjung tinggi perintah Allah, dia akan selamat dunia akhirat. Dunia pun selamat, akhirat lagi selamat. Poin dia, kamu pegang, kamu ikut, kamu jaga apa yang diperintah Allah, Allah akan jaga kamu setiap detik. Tuan-tuan baca sejarah, tuan-tuan akan tengok benarnya perkataan tersebut. Siapa yang jaga Allah, ikut yang Allah suruh, kamu tinggalkan apa yang Allah larang, kamu yakin dengan perintah Allah, kamu akan selamat dunia akhirat, walaupun apa yang main kat kamu. Tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi Musa alaihi salam dihanyutkan dalam sungai, tak tenggelam. Tak tenggelam. Tuan-tuan, dihanyut dalam sungai Nil, laut. Sungai yang paling besar dalam dunia. Dahsyat. Tak tenggelam pun. Nabi Yunus alaihi salam dicampakkan ke dalam laut. Terjun masuk dalam laut. Nabi Yunus alaihi salam. Kemudian ada satu ikan yang besar datang makan. Nabi Yunus ditelan ikan nun, ikan paus. Tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi Yunus tak mati pun duduk dalam perut ikan. Tak mati, walaupun ikan telan. Nah. Nabi Ibrahim alaihi salam, tuan-tuan, saat dilempak dalam unggun api, nak bakar Nabi Ibrahim, api sikit pun tak sentuh badan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tak melecok pun. Bahkan sejuk pula api. Maksudnya tak ada kesan pun kepada Nabi Ibrahim. Dan begitu juga anak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi salam, saat pisau dilalukan di atas batang leher dia, tuan-tuan, sikit pun tak luka. Jadi nak abang-abang ni, saat kamu memegang teguh apa yang diperintahkan Allah, kamu junjung tinggi apa yang Allah suruh, maka Allah akan jaga kamu setiap detik. Apa pun yang main kat kamu, jangan bimbang, takkan ada mudarat. Sebab kamu jaga Allah. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, tak apalah. Cuma poin kita nak sebut tadi ni, Nabi Ibrahim diperintah tinggal anak dengan bini tempat tak ada orang. Sedangkan hidup manusia kena hidup dengan orang. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, kenapa Nabi Ibrahim buat juga? Kerana dia yakin yang Allah suruh ada manfaat. Takkan ada mudarat, sikit mudarat. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, maka hidup manusia ni kena hidup masyarakat. Allah sebut dalam Quran, kita diciptakan berpuak-puak, berbangsa-bangsa. Jadi nak suruh kenal. Lita'arafu kan Allah sebut dalam Quran. Jadi nak kenal, gimana kalau tak bersembang, tak bercampur. Jadi adat manusia, kamu kena bergaul dengan masyarakat. Jadi, dan disebutkan oleh Syekh kata pengarang, dan antara bentuk-bentuk pergaulan adalah dengan bercakap, berguna lidah. Itu bentuk bergaul. Kau orang asana jumpa pekat renyah gitu ya. Tak bersembang kan? Jadi kalau renyah tu nampak sangat macam lebih kurang bisu ke apa. Jadi kita berjumpa orang, kita akan guna lidah untuk bercakap, tegur dan sebagainya. Dia tengok kawan duk siram pokok, dia tanya, hai, dia buat apa tu? Kawan duk siram pokok, tanya lagi bab ni tambah. Dia corok orang tahu. Jadi dia guna perkataan tersebut, tak lain tak bukan tak tahu duk siram pokok, tapi saja nak mulakan pergaulan. Jadi salah satu bentuk pergaulan, cakap, guna lidah. Lepas tu kata Syekh, alat nak berbicara, alat nak bercakap, lidah. Dan lidah merupakan anggota penting dalam kesempurnaan anggota badan. Dan tak ada lidah, jam. Lidah ni satu anggota yang sangat penting. Lidah tu nak rasa, lidah tu nak bercakap, lidah tu nak pergi bunyi betul, lidah. Huruf, nak sebut huruf bagi betul dengan lidah. Dan kalau lidah tak ada, jam nak sebut mana.
Ni satu alat yang Allah bagi sangat penting dalam hidup manusia. Lidah. Lidah keras ke, lidah putih ke, jam terus. Lidah saja boleh rasa manis, lidah boleh rasa tawak, lidah boleh rasa masin. Semua kat dia. Satu tu Syak lidah. Lidah juga digunakan alat untuk bercakap. Jadi, Syekh bagi pesanan, maka lidah yang kamu nak gunakan untuk bercakap ni akan ada hukum. Akan dihukum atas dia. Maka, jaga elok, jadikannya sebagai iktibar pengajaran. Jangan kamu bercakap tanpa ada batas. Tanpa ada batasan. Cakap biar ada batas. Jangan memingkuk dan dia cakap. Kerana lidah kamu juga akan diberikan hukuman di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan diambil hukum atas lidah kamu. Jadi, disebabkan dengan itu, tuan-tuan dirahmati Allah, disebutkan pula oleh sabda Nabi SAW, kata Nabi, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Kata Nabi SAW, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. Jadi Nabi bagi warning, Nabi bagi amaran. Nabi sebut, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, doa. Tanda orang tu beriman, dia akan cakap benda baik, dan kalau dia tak mau cakap benda baik, dia akan diam. Doa jalan hak Nabi bagi kat kita. Tuan-tuan dirahmati Allah, sama ada pilih saat kamu nak cakap, guna perkataan yang baik. Kalau tak mau cakap baik, duduk diam-diam. Selesai masalah. Lepas tu, jangan marah. Jadi bila nak marah, diam. Kerana bimbang terkeluar perkataan tak baik. Lepas tu marah. Lepas tu tuan-tuan dirahmati Allah, lepas tu tengah marah, syaitan gamai suruh cakap pelik-pelik. Maka waktu tu diam. Duduk dan diam. Tutup mulut. Duduk. Kerana bimbang akan keluar perkataan yang tak comel, tak baik. Dan lidah tersebut akan jadi hukum atas kamu. Dengan lidah. Lepas tu bila orang bergaduh, tuan-tuan, suami isteri bergaduh. Maka bila saat bergaduh, lebih baik diam. Tak usah bercakap tak apa. Marah, geram tak geram ni, tapi diam. Gagah. Lebih selamat. Daripada berkeluar perkataan tak elok. Jadi suami isteri kena ambil peranan. Saat suami itu dah diam, bini duduk tambah api. Jangan duduk tambah, lagi dia berkeluar mampu. Tengok bila lelaki duduk marah dah, diam. Namanya lelaki dah marah dah, dia pun diam. Jadi bila duduk diam, selesai. Saya kira dah. Tuan-tuan dirahmati Allah, tapi bila suami dah diam, isteri duduk pam pula, mampu. Duduk maki-maki, lelaki duduk diam, tahan lah. Dia duduk diam apa? Jawab lah. Jawab, dia kena. Tu yang jadi bercerai, gaduh, cerai dan sebagainya. Lepas tu telefon ustaz, jatuh tak cerai, talak. Saya cerai sebab saya tak ingat tengah marah. Tuan-tuan dirahmati Allah, sajalah. Nak tanya orang asana, tuan-tuan agak-agak ada orang bercerai kerana tak marah? Ada? Hak bercerai semua kisah marah. Ke ada hak bercerai sambung ulang tahun kahwinan ke-25, dia bawa bini dia pergi makan malam, boh lilin, main gitar dan sebagainya, berkeluar cincin nak suar. Jadi dia kata sempena ulang tahun ke-25, nak cincin, dan abang cerai kanan. Gila babi ke apa? Mana ada orang cerai kes tak marah? Semua marah. Jadi tengah-tengah marah, bimbang keluar perkataan tak elok. Lebih baik diam. Tutup mulut. Sebab tu Nabi sebut, orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, cakap benda yang baik. Kalau tak boleh cakap benda baik, duduk diam. Sebab tu lebih baik. Dan dengan lidah kita boleh tahu orang tu cerdik ke bodoh. Dengan lidah. Kalau tak cakap, tak tahu dia cerdik bodoh. Cakap, lah bodoh. Oh tahu. Dengan lidah boleh tahu dia ni orang baik ke orang jahat. Lidah juga. Dia lidah nak kena jaga elok. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, orang yang nak pergi ke syurga Allah, ulama pesan dia kena jaga lidah ni. Kamu tak jaga lidah, bimbang jalan kamu ke syurga sukar. Jadi orang yang nak mengharapkan syurga Allah, yang penting nak jaga lidah. Lidah nak jaga elok. Sebab tu ada adab yang ulama susun. Baik. Jadi antara adab yang kena jaga disebutkan oleh Syekh, antara adab-adab bercakap yang perlu kamu kena jaga, lidah yang dijadikan alat sebagai bercakap. Jadi ada adab yang perlu jaga. Antara adabnya kata Syekh, yang pertama, berfikirlah dalam setiap perkataan kerana engkau akan ditanya di hadapan Allah, kerana terdapat dua malaikat, sebelah kanan menulis kebaikan dan sebelah kiri akan menulis kejahatan. Tuan-tuan dirahmati Allah, yang pertama adab yang ulama Syekh pesan, tuan-tuan saat nak bercakap kena fikir dulu apa kamu nak cakap. Kerana kesemuanya akan dipertimbangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mulut. Jangan cakap lebih kurang. Tuan-tuan berasa tak puas hati apa pun, lebih baik tak cakap tak apa. Tuan-tuan, Allah tak tanya kenapa kamu tak laknat syaitan. Takkan tanya.
Walaupun syaitan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tak pernah sebut pun laknat kepada syaitan. Tak pernah sebut. Jadi kita tak pilih nak sebut perkataan. Allah tak tanya kenapa tak laknat syaitan. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, orang lah senang sangat melaknat orang. Tak nak. Dia tak puas hati laknat, tak puas hati maki. Padahal dia tak tahu cerita betul. Dia hanya dengar macam tu di media sosial dan sebagainya. Kemudian dia gunakan tu sebagai point untuk dia keluarkan perkataan yang tak cantik. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah lindung, jaga kita daripada keluar perkataan tak comel. Kerana setiap perkataan yang kamu keluarkan akan diperbicarakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah ramai mana hak maki Pak Long hak balik dari India. Kena maki berjabu. Kena. Tak apalah. Tuan-tuan dirahmati Allah, mungkin dia buat kesalahan. Mungkin ada kesalahan dia buat. Tak patut kerana kamu nyusahkan semua orang. Nabi sebut dalam hadis, orang yang baik akan beri manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik, orang yang boleh bagi manfaat. Jangan bagi mudarat. Jadi kalau kamu berikan mudarat pada orang, maknanya kamu bukan orang baik. Lepas tu ada orang tak bagi tahu positif. Ada. Kita duk baca berita, ada orang yang picit positif. Dia takut nak buat bodoh. Pi korban belah lembu haman puih. Kamu dah membiarkan mudarat terdedah pada orang. Orang yang baik dia akan bagi manfaat kepada orang. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, tak apalah, dah berlaku dah. Jadi ambil iktibar tempat lain suruh buat perangai macam tu. Peringat kepada orang ramai. Kalau dah kena kuarantin, duduk dalam rumah, duduk keluar. Jaga betul-betul. Takut bagi mudarat ke orang. Kan hadis dah. Daripada seorang merebak pada 12 orang, merebak pada 10 orang. Habis kena tutup dan sebagainya. Jahanam. Si kanak lain pun sangkut. Dengan saya pun kena. Apa cerita ni? Kek dengan kita ni nak arah tengok. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, baik, tak apalah. Tu dia punya hal. Dia buat perangai macam tu dah. Tak apalah, selesai dah. Cuma kita tuan-tuan dan rahmati Allah, jangan keluarkan perkataan yang kurang sopan, kerana bimbang akan kena jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak tanya awak tak maki dia. Tak tanya. Dan kalau kita tak maki dia, dosa kan? Tak dosa. Jadi tak apalah kalau nak zahirkan tanda marah tak puas hati, cukup sekadar berikan peringatan yang baik. Sebut pergi elok. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, bimbang tengok ramai mana maki dia. Maki macam-macam. Jadi bimbang, takut perkataan yang kamu keluarkan perlu kamu jawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo. Marah-marahlah. Jangan zahirkan depan orang. Maki sorang-sorang, nak harin. Duduk dalam zaman maki dia pun. Keluar penyih. Tak apa, orang tak tahu. Ni bola Facebook, bola WhatsApp dan sebagainya. Ingat, disebutkan di sini, malaikat akan catat, yang baik akan catat duduk belah kanan, malaikat belah kiri akan catat benda yang tak elok. Lepas tu dalam Quran, sebutkan juga, berbicaralah dengan tutur kata yang baik, kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ada dua malaikat tu catat. Kamu sebut benda baik, dia catat. Kamu sebut benda tak elok, dia catat juga dengan lidah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi yang pertama kata Syekh, kamu kena jaga sungguh berkaitan dengan lidah. Kamu kena fikir dulu nak sebut apa yang kamu nak keluarkan, perkataan yang kamu pilih nak kena keluarkan. Kerana bimbang setiap perkataan yang keluar akan jadi masalah kamu di akhirat kelak. Na'udzubillah. Dia nak kena jaga. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kalimatut thayyibah sadaqatun. Perkataan yang baik merupakan suatu sedekah. Nabi sebut dalam hadis, orang yang bercakap baik seolah dah memberikan sedekah kepada orang. Memberikan benda yang baik kepada orang ramai. Cakap benda baik. Dan tok-tok guru alim ulama mereka memilih untuk cakap benda baik daripada bercakap benda tak elok. Pilih cakap benda baik. Dan tengok adab akhlak para ulama saat menegur orang, saat nak memberikan nasihat kepada orang, mereka akan memilih perkataan yang baik kerana perkataan baik adalah sedekah. Maka pilih. Dan nak cakap apa pun, pilih perkataan yang paling baik nak guna. Paling baik. Aduh tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, lidah orang guna untuk bercakap, untuk menipu, untuk berbohong dan sebagainya. Lidah. Ada hadis kata Nabi SAW dalam satu hadis yang panjang, agak panjang. Tuan-tuan, apa Nabi sebut? Kata Nabi SAW, inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innal rajula
la yasduqu hatta yuktaba 'indallah siddiqan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang bercakap benar bawa kepada kebaikan, dan kebaikan bawa ke syurga, dan sesungguhnya seorang lelaki bila selalu cakap benar sehingga ditulis di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang selalu cakap benar. Orang yang cakap benar ni tuan-tuan disebutkan akan bawa kepada kebaikan. Cakap benda betul insya-Allah bawa benda-benda baik. Cakap benda betul insya-Allah tuan-tuan 95%, 97%, 99% akan bawa kepada kebaikan. Cakap benda betul. Kena cakap benda betul. Ada ketika tak payah cakap benda betul, tak boleh, kerana akan bawa kepada kerosakan. Ada ketika, tapi tak banyak sikit. Kita katalah 1%. Tapi 99% kamu bercakap benda betul akan bawa benda-benda baik. Dan siapa yang bercakap siapa yang buat benda baik akan bawanya ke syurga, dan orang yang selalu cakap benar Allah akan cop di sisi Allah. Dia ni orang yang cakap benar, bukan kaki bohong. Orang macam ni. Kemudian macam tu pula kata Nabi SAW, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Orang yang selalu cakap bohong akan bawa kepada kerosakan, bawa kepada kejahatan. Cakap bohong mesti benda jahat. Bohong sekali, kejut kita. Nah, ya. Dan sekali bohong, akan cari jalan pula untuk bohong kedua, supaya bohong yang pertama tertutup. Bila bohong sekali, dua kali. Makan daging banyak, mic pun. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, sekali bohong, kamu akan perlu berbohong pula kali kedua. Karena kamu perlu tutup pula bohong yang kedua. Bohong yang pertama. Bohong kali kedua, kerana nak tutup bohong yang pertama. Lepas tu nak bohong pula kali ketiga, sebab nak tutup bohong yang kedua. Macam itulah akan merengkai kebohongan. Lepas tu orang yang selalu berbohong akan bawa kepada kejahatan. Dan kejahatan tuan-tuan akan bawa ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, semua tempat tak boleh bohong? Tak. Ada tempat boleh bohong, tapi tak banyak sikit. Ada tutup kita sebut ada 3-4 tempat yang boleh bohong. Boleh, tapi tak banyak. Maksudnya bukan semuanya bercakap benar akan bawa kepada kebaikan. Ada ketika cakap bohong bawa kebaikan, sikit, tak banyak. Bagai contoh orang yang bergaduh, kita nak bagi dia baik. Jadi tuan-tuan kalau cakap benda betul, takut dia ni tak berbaik, tapi bohong sikit. Bohong dia pun cakap benda baik. Kata dia ni minta maaf kat hang. Dia suruh aku minta maaf sebab dia malu. Padahal aku tu maki punya berlambak. Maaf haram sepatah tak keluar. Tapi bila nak bagi benda baik, kita pergi bohong sikit. Maksudnya, bohong ni adalah al-ikhbaru bima yukhaliful waqi'. Dia bercakap benda yang bercanggah dengan keadaan. Kalau luar hujan, dalam dia kata panas. Orang tanya hujan ke ada panas. Padahal hujan, tu orang panggil bohong. Sebab bercanggah dengan keadaan. Jadi kawan tadi maki, tiba-tiba main habak, kawan tu main minta maaf. Dan tu tanda bohong. Tapi bohong tadi nak bawa kepada kebaikan, sila. Dalam peperangan bohong. Boleh tak? Ulama ada tutur kita sebut, boleh. Dalam perang. Yang perang dengan orang kafir, bohong. Saat orang kafir main tanya orang Islam, mana orang Islam sembah senjata? Kena bohong waktu tu, jangan habaq. Karena kalau kamu bercakap benar, masalah pada orang Islam. Ya, ada ketika boleh bohong. Tengok tempat, bukan semua. Seorang suami, isterinya tengah menangis, selok. Dia main surau, balik-balik rumah bini menangis selok. Kenapa ni? Rupanya mak nakan, mak cik, mak saudara, semua duk kata bini dia hitam. Bini dia kulit taklah hitam kan, tapi cerah sikit benda manggis. Manggis tu hitam lah, dia cerah sikit benda manggis. Lebih kurang hitam tu lah. Hitam lah. Tuan-tuan kalau perempuan hitam tak balawa, lelaki hitam segak. Lelaki. Tuan-tuan tengok saya. Tuan-tuan kalau perempuan hitam je, lelaki hitam berebut. Jangan buat main. Jadi, bini dia menangis selok. Kenapa orang pakat kata hitam, tak lawa, tak segak dan sebagainya? Maka seorang suami nak tenangkan hati isteri, bohong. Bohong bini dia. Yang bohongkan bohong benda lain. Dia kata siapa kita hitam. Terus duduk percaya cakap orang. Dia bukan kenal. Abang seorang saja kenal. Sayang macam mana? Bagi abang sayang putih macam susu. Macam susu tu putih. Dan bini bila dengar macam tu redah hati dia. Sebab ada orang puji dia putih. Putih macam susu pula. Bohong nak bohong baik. Memang hitam dah patutnya abang. Memanglah taklah gelap sangat orang lain hitam lagi. Lepas tu kata macam tu. Saya memanglah hitam tapi taklah hitam sangat orang lain hitam lagi. Wah dia baru kata hitam macam tu. Dia kata macam tu tak. Dia nak bagi baik. Nak rawat luka hati bini dia. Maka dia sebut sayang tak hitam lah. Siapa yang tengok tu dia rabun.
Bagi abang sayang putih macam susu. Bini bila dengar seronok tak? Seronok. Bila dia seronok tuan-tuan, insya-Allah dia akan bangun buat kopi susu buat kita. Sebab dia seronok. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, dengan pembohongan tadi ni akan membawa kepada kebaikan. Sikit tak banyak. Dengan bohong banyak, bohong sikit. Untuk redakan kesedihan. Tapi bab bohong ni laki tak kena hajak, bohong rata lah. Tok laki nama suami memang bohong sedia lah. Tak ada hajak. Bini pergi kerja, laki tak ada kerja, PKP. Cuti tanpa gaji, duduk di rumah. Bini kena pergi kerja. Jadi, dengar cerita kata laki dia duduk keluar, pergi mana tau. Duduk dengar benda tak elok. Jadi, bini dia pun telefon, abang duduk mana ni? Duduk di rumah ni abang ni kata. Betul ke duduk di rumah? Betul. Tak percaya. Lepas tu nak buat apa? Kalau tak percaya, mai abang tekan blender tengok. Kalau tak percaya. Tekan tengok. Dia tekan blender. Bunyi blender. Rupanya duduk di rumah. Tak apa. Esok telefon pula. Abang duduk mana ni? Duduk rumah. Tak percaya. Tekan blender terus. Dengar tak blender ni? Dengar. Duduk rumah. Tuan-tuan dan rahmati Allah, tapi bini tak bersedap. Esok dia tak ada telefon, dia balik sengak-sengak. Waktu rehat, balik. Sebab dengar orang duk kata laki dia balik. Balik celah, duduk keluar. Keluar celah mana? Sebab setiap kali telefon laki duduk di rumah. Jadi balik sengak-sengak sampai di rumah. Tengok-tengok laki dia tak ada sungguh. Anak yang ada di rumah. Dia tanya ayah mana? Tak tahu ayah keluar dah pagi. Mak keluar, ayah pun keluar. Tapi tak tahu pergi mana. Cuma yang tahu buat blender. Nak haram ngopak dia pun. Jadi pergi mana pun buat blender senang. Tanya duduk rumah. Tak dia tekan blender. Tuan-tuan bawa blender pergi tak mana pun, buah pelak, tekan lah. Jadi maksudnya tak suruh ajak tok laki ni memang kaki bohong rata. Akal berlambak. Betul akal laki dia 9. 9 akal dia. Banyak akal. Rata tempat. Naik kereta tuan-tuan. Dia nampak lubang. Ada lah lubang lain dia boleh pergi. Ni otak orang lelaki. Dia nampak lubang. Dia boleh elak cepat. Dia boleh cari jalan lain. Cuba kata, perempuan akal dia satu kan. Lubang terjun pergi. Mampu. Kereta. Otak orang perempuan tak sama. Tapi akal hak banyak tadi tuan-tuan bukan nak suruh guna jalan tak elok. Kerana setiap kali pembohongan berlaku, bohong akan bawa kepada benda yang jahat. Na'udzubillah. Dan orang yang selalu berbohong, Allah akan cop di sisi Allah sebagai pembohong. Na'udzubillah. Bila cop pembohong je. Ada seorang lelaki zaman Rasulullah namanya Musailimah. Musailimatul Kadzab. Dia ni cop pembohong terus. Kerana dia pun mengaku dia Nabi. Musailimah. Ada orang sebut Musailamah. Guru di Mesir sebut tuan-tuan, sebutan yang betul Musailimah. Musailimatul Kadzab. Dia ni pembohong piang. Apa saja orang sebut, dia akan sebut juga. Ni kaki bohong. Tuan-tuan dirahmati Allah, pernah diturunkan ayat kepada Rasulullah berkaitan dengan gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Turun ayat berkaitan gajah. Tuan-tuan bila orang main habaq kat dia pun ada dapat juga wahyu. Dia pun ada ayat pasal gajah. Maknanya ada saja dia nak bohong. Musailimah. Jangan sampai Allah cop kamu sebagai pembohong. Na'udzubillah. Jadi ada ketika boleh bohong, ada. Baik. Dan tuan-tuan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, maka setiap kataan yang baik dikeluarkan adalah sedekah disebutkan oleh Nabi SAW. Baik, tabahlah. Sekali dia akan sebut juga antara adatnya jangan berbohong. Cakap bagi benar, cakap bagi elok. Kita sebut. Kemudian kata Syekh lagi, antara adab yang perlu kamu kena jaga tentang lidah, tidak berbicara dua orang tanpa yang lain apabila mereka dalam keadaan ramai, kerana berbicara berduaan itu menyakiti yang lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum thalathatun fala yatanaja ithnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli an yahzinah." Atau kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu bertiga, maka janganlah dua orang berbisik tanpa yang lain supaya kalian tidak bergaul dengan manusia dengan tujuan untuk menyakitinya. Jadi kalau duduk 3 orang, tuan sembang 3-3. Ni duduk 3, sembang 2. Hak sekor lagi tak tahu apa. Jadi dia akan rasa sedih, dia akan rasa tersakiti. Kenapa dia tak sembang dengan aku? Aku buat salah apa? Ni semua puncak. Ni orang macam ni tak ada adab. Saat kamu duduk bertiga, kamu duduk berempat, sembang dengan 4-4. Jangan kamu pilih seorang tu. Jangan kamu tinggalkan seseorang, jangan pulau. Jangan. Jadi kalau nak sembang apa-apa pun, nak sembang berdua ada hal yang penting kamu nak sembang, bagi tahu. Minta maaf nak sembang benda sikit personal. Cerita pergi elok. Supaya kawan tadi tak bersangka buruk dengan kita. Ni adab yang ulama pesan. Dan benda ni tuan-tuan ada ramai yang tak ambil endah.
Di tengah ramai-ramai semang lepas. Tinggalkan orang ni berseorang. Menyebabkan sampai dia boleh sangka buruk kalau kat kawan. Padahal dia pun ni tak semang apa pun. Tapi dengan perbuatan tadi timbul fitnah. Seolah-olah kamu pulau buat ni, kamu tinggalkan dia berseorangan. Ni semua masalah. Dijaga adab. Duk ramai-ramai semang pergi semua. Lainlah kalau duduk dekat 15 orang dengan semang semua. Ni duduk 3 orang, duduk 4 orang, semang 2 orang. Semang 3 orang. Tinggalkan seorang tu seorang-seorang. Jangan. Kata ulama. Kerana Nabi sebut, jangan kamu bergaul dengan orang ramai, tujuannya untuk sakitkan dia. Jangan. Ni adab yang perlu kena jaga. Kemudian hindarilah kata-kata yang keji atau kata-kata yang tiada faedah padanya. Tinggalkan. Dan jangan sebut benda yang tak elok, jangan sebut benda yang tak ada faedah, kerana kesemuanya akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebut benda yang tak elok. Tak ada faedah pun jangan sebut. Orang dah dia suka sebut benda-benda yang tak ada faedah, benda-benda yang tak ada manfaat. Tinggalkan benda tersebut. Baik. Kemudian tidak bergurau kecuali yang benar. Jangan duk melawak melainkan benda yang betul. Ada. Ini tak upaya kita kaki melawak. Lawak sedia. Tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi pernah melawak kan. Tak ada orang tua dalam syurga. Tapi benda itu betul. Jadi tak bergurau melainkan benda itu benar. Jadi Nabi bergurau dengan seorang orang tua ni tak masuk syurga. Tak ada orang tua dalam syurga. Nangis orang tua. Jadi kenapa tak ada dalam syurga? Kerana dalam syurga kesemuanya muda. Ahli syurga kesemuanya muda belaka. Sebab tu dan dalam disebutkan oleh para ulama, orang lelaki dalam syurga umurnya 30 ke 33 macam itulah. Umur ahli syurga. Seronok dalam syurga. Cuacanya mendung macam duha. Macam waktu duha. Jadi dalam syurga, keadaan dalam syurga tuan-tuan, umpama waktu duha, waktu yang tenang, tak panas, tak sejuk. Seronok tenang waktu duha. Umur orang ahli syurga lelaki umur dekat 30, 33 area tu. 30, 31, 32. Maksudnya umur yang gagah. Dan umur 30 ni disudut abang. Saya tak sampai 30 lagi, dia dah nunggu. 30 saya abang. Tak 30 pun kemas, tak kira lah. Umur 30, umur yang gagah, umur kacak, umur matang, umur 30. Ayah-ayah yang ada malam ni ada umur 50, ada umur 60. Dan rewind balik. Ingat balik masa umur 30 dulu macam mana? Umur dulu kita 30, kuat, gagah, perkasa. Dan dulu umur 30 boleh drive seorang, daripada Asana sampai KL seorang. 3 jam sampai dah. Boleh. Umur 30. Lah drive banyak. Sungai dua, berhenti berak tu. Tak lepas habis dah. Tua. Nak terkenci ni lapak, dahaga mengantuk. Jangan macam. Bak makan tua dah. Jadi umur 30, umur gagah perkasa. Umur 30. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah jadikan ahli syurga dalam syurga nanti umurnya 30. Lebih kurang. Lepas tu orang tua tak masuk. Tuan-tuan kalau orang tua umur 70 lelaki lah. Umur 75 masuk dalam syurga. Duduk dalam syurga umur 75. Tuan-tuan, dalam syurga, ahli syurga Allah akan berikan berbagai nikmat. Jadi antara nikmat yang diberikan oleh Allah kepada ahli syurga, setiap seorang ahli syurga diberikan 70 bidadari. 70 bidadari. So, dalam syurga. Baik, tuan-tuan, kalau masuk umur 75, bagi 70 orang 4 menit tambah. Naknya saja. 70. Jadi Allah ambil umur 30 letak dalam syurga, kerana umur yang gagah perkasa. Duduk dalam tu. Tu umur orang lelaki. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi bergurau. Dan gurauan Nabi adalah benda yang benar. Dalam syurga tak ada orang tua. Bukan bermaksud orang tua tak ada masuk syurga. Tak. Masuk syurga cuma Allah akan ejah umurnya jadi umur muda. Jadi Nabi pun ada gurauan. Cuma tuan-tuan dirahmati Allah, zaman sekarang orang bergurau benda yang salah. Macam-macam. Sedih kita dengar. Dan pernah dalam radio pernah bergurau. Panggilan hangit lah, kena orang. Dan antara gurauan yang teruk kita dengar, tuan-tuan, telefon seorang perempuan yang merupakan isteri kepada seorang lelaki. Dia pun ni isteri kepada sekian-sekian kak? Ya saya. Dia habaq nama saya sekian-sekian perempuan juga. Tuan-tuan, dia habaq apa kat isteri kawan tadi? Dia kata saya ni pernah tidur dengan suami kamu. Lawak. Hang melawak benda tu jahanam. Merosakkan rumah tangga orang. Konon kamu nak buat prank, kamu nak buat benda yang nak melawak, gurauan kasar dan sebagainya. Dan semua benda ni masalah. Lepas tu Islam jaga adab. Nak melawak benda betul. Nak melawak benda yang ada faedah dengan tak ada manfaat. Itu.
Baik. Kemudian gunakan lidah kamu tidak lupa untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran dengan orang yang engkau bercakap dengannya. Dengan syarat, hendaklah ianya merupakan nasihat yang baik. Gunakan lidah untuk suruh orang buat baik. Kan Nabi sebut dalam hadis, kata Nabi SAW, siapa yang tengok kemungkaran, cegah dengan tangan. Tak boleh cegah dengan tangan, cegah dengan lidah. Tak boleh cegah dengan lidah, cegah dengan hati. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, kata Nabi SAW. Dan itulah selemah-lemah iman. Jadi, mula cegah dengan tangan. Kemudian, tak boleh dengan tangan, cegah dengan mulut. Tak boleh cegah dengan mulut, cegah dengan hati. Baik, kemudian di hujung hadis tuan-tuan Nabi sebut, demikianlah selemah-lemah iman. Baik, saja nak tanya tuan-tuan, antara tiga-tiga tadi, antara cegah dengan tangan, cegah dengan mulut, dan cegah dengan hati, manakah pencegahan yang paling lemah? Yang Nabi sebut, demikianlah selemah-lemah iman. Dan ada orang faham selemah-lemah iman cegah dengan hati. Kata Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'ith Al-Kitani hafizahullah ta'ala, ulama Iskandariyah di Mesir. Dan dia kata selemah-lemah iman adalah cegah dengan tangan. Kerana hadis Nabi sebut, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Dalam bahasa Arab, perkataan zalika menunjukkan kepada benda jauh. Mula Nabi sebut cegah dengan tangan. Kemudian Nabi kata cegah dengan lidah. Kemudian cegah dengan hati. Wadhalika. Zalika bukan hak dekat, hak jauh. Jadi hak jauh apa dia? Tangan. Itu kata Syekh. Jadi mereka memahami hadis Nabi SAW yang paling lemah dengan tangan. Maksudnya yang paling kuat dengan hati. Cegah dengan hati. Mula dengan hati dulu. Kerana hati adalah raja bagi seluruh badan. Kan Nabi sebut dalam hadis, dalam tubuh badan manusia ada seketui daging. Kalau elok daging tu, elok semua. Rosak daging tu, rosak semua. Dan kata Nabi, ketahuilah daging tu, hati. Dan hati ni raja bagi segala badan. Takkan raja lemah kot? Jadi, apa pun kamu nak cegah, mula dengan hati dulu. Niat bagi elok. Jadi, apa yang ada dalam hati, itulah akan keluar daripada mulut, itulah akan keluar dengan tangan. Kalau hatinya baik, tuan-tuan, mulutnya akan bercakap baik, dan tangannya juga akan bergerak untuk buat benda baik. Kalau hati baik. Tapi kalau hatinya tak elok, mulut mula bercakap benda tak elok, tangan dan kakinya akan buat kerja tak elok. Hati puncak ni. Jadi apa pun tuan-tuan dirahmati Allah, sebab itu disebut, jangan lupa nak seru orang buat kebaikan, cegah orang buat benda mungkar, dan yang paling penting hati kamu. Hati kena jaga. Kerana hati adalah raja bagi segala badan. Tuan-tuan dirahmati Allah, maka nak cegah orang buat maksiat, kamu nak suruh orang buat kebaikan, maka mula dengan hati dulu. Maka baru akan keluar di mulut. Apa saja yang adalah hati kamu untuk sebut pada orang melakukan kebaikan, apa yang adalah hati itulah yang akan keluar daripada mulut, maka orang akan boleh dengar. Kerana hati kamu ikhlas nak suruh orang buat baik, nak cegah orang buat jahat. Hanya dengan hati. Lepas tu disebut mulut juga tuan-tuan kena jaga elok, lidah kena main peranan supaya memberikan nasihat yang baik dan cegah orang berbuat jahat, suruh orang buat baik. Dan nak gunakan lidah dengan baik tadi tuan-tuan, kena mula dengan hati. Baik. Kemudian tidak berkata kecuali yang benar. Kerana mohong itu merupakan jenayah iman dan akhlak. Jadi, jangan bercakap melainkan yang benar. Jangan bohong. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah, ada hadis cerita pasal bohong? Ada. Dan dalam kisah kita duduk dalam musim korban. Dan ada hadis cerita bagaimana Nabi Allah Ibrahim AS, kata Nabi SAW satu hadis, Nabi sebut, lam yakzib Ibrahim alaihi wassalatu wassalam illa thalatha kadhibat. Kalau ikut nak terjemah tuan-tuan, tidak, Nabi Ibrahim AS tidak pernah berbohong melainkan 3 tempat, kata Nabi. Cuma lebih beradab kita dengan para anbiya, perkataan bohong kita jangan sanak kepada Rasulullah, adapun jangan sanak kepada nabi-nabi yang lain. Jangan. Ini bukan bohong, ni helah. Jadi perkataan yang lebih tepat helah. Lam yakdzib Ibrahim alaihi wassalatu wassalam illa thalatha kadhibat. Nabi Ibrahim tidak pernah berhelah melainkan 3 tempat. Helah. Bukan bohong. Kerana Nabi mustahil bohong. Lepas tu nak guna perkataan, nak sanak pada para anbiya, kepada Nabi-Nabi, kamu kena pilih perkataan yang elok. Jangan duk sebut Quran. Dan baru ni ada siapa nama, saya lupa nama ni. Dia boleh sebut Nabi pelarian, nak hari. Kenapa sebut macam tu? Walaupun kamu nak guna istilah macam tu, niat kamu nak sebut berpindah dari satu tempat ke satu tempat, tapi perkataan tersebut tak comel kamu sanak kepada Nabi Muhammad SAW. Ingat tu sanak. Kamu kena pilih perkataan yang baik. Lepas tu nak kena fikir.
Orang yang beradab, dia akan pilih mulut dan perkataan nak keluar dari mulut dia, perkataan yang paling cantik, paling comel untuk letakkan pada orang yang mulia. Terutamanya Nabi Muhammad SAW. Jadi nak sebut Nabi tu dah sebut pergi elok. Jangan sebut benda tak elok. Jangan sanap perkataan tak elok pada Nabi. Jangan. Adab kamu dengan Rasulullah. Jadi walaupun niat kamu nak cakap benda baik, tak apalah. Cuma orang yang beradab, yang jaga adab, yang ada ilmu, dia akan pilih perkataan paling comel untuk letakkan nak sanap kat Nabi. Macam tu juga Nabi Ibrahim AS. Jadi kalau tuan-tuan baca hadis, jumpa perkataan Nabi Ibrahim tidak pernah berbohong, maka kalau nak cerita ke orang, tukar bagi comel. Maksudnya tak pernah berhelah melainkan 3 tempat, kata Nabi SAW. Jadi antara tempat yang Nabi Ibrahim pernah berhelah, bila? Antaranya tuan-tuan dalam surah As-Saffat. Saat seluruh orang kampung ajak Nabi Ibrahim pergi ke satu tempat untuk meraihkan satu majlis keramaian, Nabi Ibrahim sebut, inni saqim, aku sakit. Padahal tak sakit pun. Jadi seolah-olah nampak macam bohong. Tak, kata ulama tu helah. Jadi sakit apa tu? Bukan sakit jasmani, tapi sakit rohani, dalaman. Sakit sungguh hati tengok duk sembah berhala, duk sembah patung, duk sembah sekian-sekian. Jadi Nabi Ibrahim sebut aku sakit. Sakit tadi bukan bohong, helah. Yang Nabi Ibrahim berhelah, dia sebut dengan makna yang lain. Sakit bukan sakit luar, tapi sakit dalam. Jadi mereka pun tinggal Nabi Ibrahim, tak apalah, tak pergi duduk ni. Semua pakat keluar. Dan tak ada siapa kampung tersebut, Nabi Ibrahim AS ambil kapak, tibai habis semua. Mana-mana berhala yang ada, semua ditibai habis. Hancur. Sampailah tinggal satu berhala yang besar, diletakkan kapak tu di berhala yang besar. Pok-pok ni pakat balik, tengok, habis hancur dah. Jadi apa dia kata? Tak ada orang lain dah, mereka Ibrahim seorang. Ibrahim yang mak ajar ni. Panggil Ibrahim. Dan bila tangi Nabi Ibrahim AS, tanya Nabi Muhammad siapa buat? Maka helah Nabi Ibrahim yang kedua. Allah cerita dalam surah Al-Anbiya. Apa kata Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Jadi dia tanya siapa buat ni? Siapa kata pergi pecah ni? Kata Nabi Ibrahim AS, yang buat pergi pecah nu hak besar. Dia tunjuk macam tu. Saya pernah tengok ada seorang tok guru sebut, tuan-tuan, Nabi Ibrahim tunjuk tangan macam tu. Tu hak besar tu buat. Satu jari menghala ke arah berhala yang besar, manakala jari yang kedua hala ke dia. Siapa buat? Tu hak besar. 3 kali lah. Berahnya. Jadi Nabi Ibrahim tunjuk dengan jari. Siapa yang pukul habis berhala besar ni, berhala ni sampai pecah, kata Nabi Ibrahim AS, nu hak besar. Jadi helah. Bukan bohong. Takkan berhala pukul ikut Nabi Ibrahim bohong. Tak, dia tak bohong. Dia sebut macam tu. Tu hak besar. Dia pun besar lah. Aku lah. Cuma popok tu bodoh tak faham. Maka dia pun sangka berhala besar itulah yang pukul berhala yang lain. Jadi Nabi Ibrahim tak bohong. Cuma tu helah. Tu cara Nabi Ibrahim AS. Semua orang kita lah berhelah. Dia bukan bohong, helah. Abang kahwin ni? Tak kahwin, bujang. Lagi 3. Helah. Kahwin dah. Tapi dia berhelah. Kata tak kahwin lagi. Maksud tak kahwin lagi tadi. Kahwin dah dulu. Lepas tu tak kahwin dah. Tak kahwin lagi lah lepas pada tu. Masih ada lagi 3. Lawak. Ada orang melawak tu dan lembu seekor untuk 7 orang. Boleh beda. Kambing untuk seorang. Lepas tu perempuan untuk lelaki untuk 4 orang. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa sekalian, melawak boleh lah. Ada orang dia melawak, isterinya boleh terima, sila. Ada isteri yang boleh terima suami melawak macam tu, tak apa. Tapi kalau ada isteri yang tak boleh terima suaminya melawak macam tu, satu benda yang agak menyedihkan, menyebabkan hatinya luka, tuan-tuan elakkan. Kerana Nabi sebut suami yang baik, orang yang paling baik daripada isterinya. Jadi dah tahu dah benda tu isterinya tak suka walaupun melawak, maka elakkan. Ini suami yang baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, jangan kata hang takut nak melawak tak boleh. Takut apa kita beli berah, duk pakai bawah tu. Duk kira dia beli berah. Jadi tak apalah hang nak beli berah, kan nak beli gula sila. Cuma adab antara isteri dengan suami menjaga. Jadi kalau ada suami yang tak suka satu benda, isteri jangan buat benda yang suami tak suka. Macam tu juga dengan suami. Saat isteri kamu tak suka kamu melawak macam tu, elakkan. Jangan melawak. Baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi Ibrahim berhelah 2 tempat. Tempat yang ketiga bila? Tempat yang ketiga berhelah saat Nabi Ibrahim AS berhadapan dengan Raja Fir'aun yang jahat. Raja Mesir yang jahat. Jadi waktu itulah bertemu dengan Siti Hajar AS. Tuan-tuan dah maklum dah kisah tersebut. Jadi saat Nabi Ibrahim AS berhadapan dengan raja tersebut yang zalim, kerana raja itu melihat Siti Sarah, perempuan yang sangat cantik.
Tuan-tuan, raja di Mesir dia tak boleh tengok. Raja masa tu zalim, raja zalim ni, dia tak boleh tengok perempuan serak. Tak boleh. Siapa main habaq je. Ada orang nampak Ibrahim AS dengan Siti Sarah lintah kawasan Mesir. Dia pergi habaq kat raja, wahai raja, aku nampak ada dua orang. Seorang lelaki, seorang perempuan. Perempuan tu aku tak tahu nak habaq, serak nak mampu. Tak ada dah serak macam ni. Tuan-tuan habaq kat raja, meleleh-eleh. Terus raja beri arahan, bawa menghadap. Tuan-tuan dirahmati Allah, Siti Sarah perempuan cantik. Lepas tu nama-nama cantik ni tuan-tuan, Siti Sarah. Ni nama Siti ni kebanyakan cantik. Siti Sarah, Siti Hajar, Siti Khadijah, Siti Aisyah. Ni semua serak. Siti Kasim tak serak. Abang boleh tahu. Itu hak ni semua serak. Tuan-tuan dirahmati Allah, kebanyakan Siti semua lawa. Jadi Siti Sarah ni perempuan yang sangat cantik, sangat lawa. Dapat tahu kepada raja yang zalim, panggil menghadap. Masuk. Tuan-tuan, yang pertama sekali dia panggil Nabi Ibrahim. Dan soalan pertama dia tanya kepada Ibrahim AS, siapakah perempuan yang bersama dengan kamu? Lalu jawab Nabi Ibrahim AS, ukhti, saudara. Ni helah yang ketiga. Jadi Nabi Ibrahim tak pernah berhelah melainkan 3 tempat ni. Mula dia kata dia sakit. Kemudian dia kata yang besar tu yang buat. Kemudian dia kata isterinya tadi sebagai saudara. Raja ni tanya siapa perempuan tersebut? Nabi Ibrahim tak jawab bini dia. Padahal bini dia kata tu saudara dia. Ni helah. Bohong kan tak? Apa maksud saudara di sini? Saudara dalam agama Islam. Dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang Islam ni bersaudara. Satu-satu agama. Jadi bila sebut tu saudara saya, maksudnya bukan bohong, helah. Ini cara Nabi Ibrahim AS berhelah dengan raja yang zalim. Baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka tidak berkata kecuali yang benar, kerana bohong adalah jenayah. Jadi para anbiya mustahil daripada melakukan pembohongan, tak akan bohong. Jadi dalam hadis tadi tuan-tuan cerita macam seolah-olah Nabi Ibrahim pernah berbohong, maka jawapan yang kita boleh jawab sebagai tanda beradab, Nabi Ibrahim bukan berbohong tapi berhelah. Kerana dia cakap tu ada makna yang lain. Baik. Dan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang terakhir, Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, lidah orang beriman itu berada di belakang hatinya. Apabila dia hendak berkata sesuatu, dia akan mendahului hatinya, kemudian dia penuhi lidahnya dengan kata-kata. Jadi orang beriman ni lidah duduk belakang hati. Hati pergi depan dulu. Maksudnya melalui hati dulu. Nak cakap, fikir dulu apa yang betul, apa yang salah, apa yang boleh cakap, apa yang elok, beri kesan kepada orang. Maka baru akan keluar dari lidah. Ini lidah orang beriman. Maka dia lalu kuat hati dulu. Jadi hati duduk depan, lidah duduk belakang. Main kuat hati dulu, baru keluar kuat lidah. Manakala lidah orang munafik itu di hadapan hatinya. Apabila dia hendak berkata sesuatu, dia terus meluahkan dengan lidah tanpa berfikir dengan hatinya. Na'udzubillah. Orang yang munafik disebutkan oleh Imam Hasan Basri, orang yang bercakap tanpa memikirkan apa langsung kesannya. Cakap dulu. Ini lidah orang munafik. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka mudah-mudahan kita yang berada pada malam ni, jadikan lidah kita lidah orang yang beriman. Sebelum kamu nak bercakap, fikirkan dulu kesan kepada orang ramai, kesan kepada diri kamu, kesan kepada sekitar kamu. Kerana itu tanda orang beriman. Sebelum dia bercakap, maka dia akan memikirkan apa yang perlu dicakap kepada orang ramai. Manakala orang munafik, dia tak fikir dah, cakap dulu, nak jadi apa jadilah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita kongsikan pada malam ni. InsyaAllah ada masalah umur panjang, kita jumpa lagi pada masa akan datang. Dan bercakaplah apa yang kita tahu, kerana benda tersebut bukanlah satu kelemahan bagi kita semua. Ada orang dia malu nak cakap dia tak tahu. Jangan. Jadi cakaplah benda yang kita tahu, dan kalau kita tak tahu, cakap kita tak tahu. Kerana itu bukan satu kelemahan bagi seorang manusia. Belum tak tahu. Cakap tak tahu. Kerana banyak sangat kes berlaku bila tak tahu, bila dia tak tahu, lalu dia bercakap seolah-olah dia tahu satu benda, menyebabkan rosak habis. Dan baru ni korban. Saja sebut sebagai penghujung. Dan ada orang tanya kepada seseorang, dia nak buat korban untuk orang lain. Saya nak buat korban untuk sepupu saya contohnya. Jadi adakah perlu saya habaq kepada sepupu saya yang saya nak buat korban untuk dia? Jadi tuan-tuan nanti jawab apa? Kalau tak tahu, kata tak tahu senang. Tapi nak buat pada tahu, dia cakap apa? Dia kata tak habaq pun tak apa. Buat. Nak buat tak ada masalah. Ambil duit, buat korban atas nama ni.
Tapi kalau habaq tu comel lagi, tu adab. Sebagai adab je habaq minta izin. Kalau tak habaq pun tak apa. Dan ni nampak macam comel tapi jeng. Kata ulama tak sah kalau tak minta izin tuan badan. Kamu nak buat korban kepada orang lain kena tanya dia. Mau tak aku buat korban kat kamu? Jadi kok mana pun syarat dia kena tanya. Tiba-tiba dia ni jawab, dia kata apa? Tak tanya pun tak apa. Tanya lebih baik sebagai tanda adab. Tak tanya pun tak apa. Pula dah. Kalau kamu tak tahu, kamu jawab tak tahu. Tapi bila jawab macam tu tuan, jadi rosak habis hukum hakam, rosak habis bagian korban dan sebagainya. Ni semua masalah. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa sekalian, ni semua nak kena jaga. Jadi mudah-mudahan dengan kita baca adab berkaitan dengan bercakap, maka mudah-mudahan lepas pada ni kita akan fikir apa yang kita nak cakap. Kita akan lapik dulu perkataan yang kita nak keluarkan, kerana kesemuanya akan disoal di depan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan percakapan kita membawa kepada kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Saya mohon ampun dan maaf kasar bahasa, silap cakap dan sebagainya. Itu adalah kelemahan yang datang pada diri saya sendiri. Jumpa lagi pada masa akan datang. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.